Share screen. Share screen. Sorry. Ya awal lah. Okey, sekarang dalam version slideshow Slideshow. Okey. Ini briefing saya yang lepas lah. Okey, ini briefing saya yang lepas ya. Taklimat projek perkumpulan. Alamak. Tadi saya ketuk pintu je. Gangguan. Maira. Okey. Okey, fahamkan dia punya tajuk ni betul-betul. Okey. Dalam kumpulan seramai 3 ke 4 ni makmal punya mengikut kumpulan makmal lah yang senang lah sebab kita dah memang setting macam tu. So apa yang awak perlu ialah melakukan road safety inspection ataupun road safety audit. Okey. Ke atas jalan sepanjang 2 km. Okey. Iaitu 1 km ke kiri dan 1 km ke kanan sekolah. Okay. Ciri-ciri sekolah tu saya lupa nak cerita. Ciri sekolah tu mestilah bersebelahan dengan jalan utama. Kalau sekolah itu dalam, maksudnya ada lorong masuk ke dalam lagi 500 meter berjumpa sekolah, yang itu kalau boleh jangan guna yang itu. Pilih sekolah yang betul-betul bersebelahan dengan jalan utama sebab kita concern keselamatan untuk pelajar-pelajar di sekolah yang sedemikian rupa, okey, yang betul-betul bersebelahan dengan jalan utama. Dan dia punya pintu masuk pun memang daripada jalan utama. Ada juga yang mungkin dia adjust pintu masuk dia bukan daripada jalan utama. So itu sebenarnya bagus untuk keselamatan lah. Tapi ada juga yang memang betul-betul pintu masuknya di jalan utama. Terutama sekali di jalan luar bandar, di sekolah luar bandar lah. Okey, ke kiri dan kanan maksudnya kalau awak sekarang kalau kita berdiri di pintu utama jalan pintu utama sekolah, keluar daripada pintu sekolah tu, okey, daripada pagar sekolah tu ke kiri 1 km, ke kanan 1 km. Yang inilah kita punya segmen untuk kita audit. Okey. Okey, segmen untuk audit. Dan dalam arahan ni juga awak kena pilih 2 sekolah. Iaitu satu daripada sekolah bandar, satu di luar bandar. Okay, saya kata hari itu ada perbezaan. Maksud saya nak dalam apa video yang lepas ada saya mention kemudian lah. Sebab apa saya nak bandar dan luar bandar, sebab kita kadang kita nak tengok keperluan di bandar tu ada tak juga dibuat di luar bandar. Sebab memang kita akan bukan double standard sebab mungkin dari segi pemantauan semasa pembinaan tu sendiri kan. Kalau di bandar kalau kita tengok, kalau katakan ada pembinaan, biasanya dia punya TMPs ni maksudnya dia buat ada barrier, safety barrier, ada apa nama signage sementara kan kalau ada pembinaan kan. Kalau di bandar memang sangat cantik dia buat tu. Memang dia punya safety barrier pun disusun memang rapat-rapat. Sebab apa? Sebab dia punya bila-bila masa saja dia boleh dipantau oleh kalau anda JKR lah akan pantau. Kalau tak comply dengan dia punya ni, dia kenalah kan mesti tu. Tapi beza pembinaan di luar bandar. Di luar bandar dia tak hirau sangat. Kadang dia letak kon dia. Sepatutnya dia letak barrier yang macam New Jersey barrier tu. New Jersey barrier tu yang ada bentuk apa nama, yang atas dia kecil, bawah dia besar tu kan. Sepatutnya letak New Jersey barrier tapi dia letak kon aja. Sebab dia sangat ignorance lah.
untuk pembinaan di luar bandar. Begitu juga, sebab tu nak tengok dua-dua pemeriksaan bandar dengan luar bandar ni. Di bandar mungkin dia punya ciri-ciri keselamatan dia memang the best kan, tapi di luar bandar dia buat lebih kurang. So sebab tu korang kena bincangkan tentang perbandingan tu kan. Contohnya di kawasan bandar ada tempat melintas jalan kaki, pedestrian bridge kan, tapi di luar bandar tak ada. Tapi pedestrian bridge untuk sekolah rendah je yang sesuai ya. So pedestrian di bandar ada, di luar bandar tak ada. Jadi benar-benar perkara ni boleh dibincangkan dalam perbandingan kan. Kenapa ada double standard dalam, sedangkan keselamatan ni tidak boleh, kita tak boleh bertolak ansur kan. Keselamatan ni memang the first priority lah. Kemudian apa yang kita nak semak, pertama sekali selepas awak pilih sekolah, awak bincang, awak pilih sekolah, kemudian apa yang perlu dibuat ialah kena buat yang korang selalu tanya ialah street map. Street map. Street map ni kalau dalam road safety audit dia tak letak dalam report, dia letak dalam appendix. Dalam appendix. So dalam saya punya contoh road safety audit report tu tak ada kan, tak ada street map. Tapi street map dia letak dalam appendix sebenarnya. Street map is very simple. Kalau korang biasa buat kalau korang biasa tengok plan orang jemputan kahwin kan. Tapi jemputan kahwin tu dia buat lah, ada banyak simpang-simpang lah. Sekarang ni street map very simple. Awak bentangkan jalan tu sebagai satu jalan lurus saja. Walaupun jalan tu bengkok lah, ada bulatan lah kan. Jalan tu berpusing-pusing lah. Tapi kita akan andaikan jalan tu satu garisan lurus saja. Sepanjang 2 km. Bila sepanjang 2 km maksudnya sekolah kita ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. So kalau nak cantik lagi awak buat senggat 100 meter lah, 100 meter, 200 meter, 300 meter sampai jumpa sekolah tu. Katakan awak mula, kita mesti ada titik mula untuk audit lah. Titik mula audit contohnya daripada daripada kanan sekolah tu, kita mula daripada sana. So kita akan kira seperti di sana kosong, 100, 200, 300 sampailah 2000 lah, 2 km. So sepanjang itu, sepanjang itu apa yang ada di kiri dan kanan kita kena catatkan lah. Yang terutama yang aktifnya ni lah. Aktif punya jalan masa yang aktif kan. Kalau jalan masa yang tidak aktif, kalau kita tahu aktif tak aktif, kalau kita tak tahu kita tengok maps tu, kalau kita rasa ada jalan masuk dan kita tengok itu jalan ke kawasan taman. So apa nama taman tu? Taman Pagu Jaya contohnya kan. So jalan masuk ke Taman Pagu Jaya. Kemudian depan sikit ada Caltex. So ada yang rasa macam boring lah kalau letak petak 4 segi je kan. Dia letak gambar Caltex. Tak kisah kan. Janji ada something kat situ Caltex. Jalan depan sikit ada Nasuha. Kena buat satu kawasan. Nasuha ni herbs dan sebagainya. Jalan depan sikit sampai jumpa sekolah. Kemudian sebelah sana pula macam mana. Kemudian kalau katakan di tengah-tengah tu ada jambatan, so kita kena ada laman jambatan. Kalau tengok contoh street map yang ada tu memang complete. Ada jambatan, ada begitu, ada culvert, and then ada juga note dekat situ. Ada juga note dekat situ. Apa jenis jalan? Dia ada tulis situ 4 lane 2 way, 4 lane 2 way undivided, tidak ada divider. Kalau korang mungkin dua lorong, 2 hala. 2 lane, 2 way, undivided. Contoh kan. Undivided tu maksudnya tak ada, bukan tak ada garis tengah, bukan. Divided or undivided itu merujuk kepada divider yang raised, dinaikkan. Kan ada raised median. Kalau dia cuma garisan kembar 2 itu undivided, still undivided. Maksudnya orang boleh pergi ke kanan. Kemudian bila siap street map tu, tinggalkan street map tu, jangan risau pasal street map tu. Kita boleh pergi kemudian kepada senarai semak. Senarai semak tu, saya cuma jumpa ada beberapa soalan tentang senarai semak tu. So antara soalannya ialah
Cik, saya tengok dia punya apa? Dia punya signage dia tu tak sama dengan dalam senarai SEMA. Okey. Bukan setakat signage, dia punya jarak antara signage pun tak sama kalau kita buat anggaran. Okey. Pada pandangan road safety auditor, setahu saya, dia yang penting adalah sebelum sekolah mesti ada 3 papan tanda yang menunjukkan sekolah di hadapan. Okey. Maksudnya kalau ada 3 papan tanda yang mengatakan ada sekolah di hadapan, dari segi tuntutan kepada road safety audit, road safety itu dah ada. Okay. Cumanya dia mungkin tidak comply kepada standard, tidak comply kepada JKR specification, JKR punya requirement. So boleh kata ada, okay, tapi kena discuss lagi lah, bagi tahu tak comply dengan JKR requirement, dan cadangan dia lah buat sesuatu semula mengikut apa yang dah. Maksudnya tak ada jalan tu dah okey lah dari segi untuk remind kepada pengguna jalan raya bahawa ada sekolah di hadapan tu sudah memadai, tapi cuma dia tak comply dengan JKR requirement saja. Okey, kemudian kemudian kena buat audit. Okey, audit ni yang saya kata daripada kena buat drive-thru. Okey, drive-thru. Okey, daripada katakan dari kiri terus ke kanan 2 km. Drive-thru dulu, kita boleh buat komen secara keseluruhan. Macam mana keadaan jalan. Sekejap . Okay, sorry ya. Okey. Lepas kita buat checklist tu, okey, jawablah apa dalam checklist tu, sebab at least semua orang standard satu benda lah dia. Korang standard satu benda tu, checklist tu. Korang jawab checklist tu dan soalan-soalan dalam tu lah. Kemudian, okey, apa korang perlu buat ialah menggunakan instant Google Street View tu, kita akan buat audit lah. Okey. Audit seperti saya contoh dalam ni lah, saya akan go through. Okey. So, saya beritahu juga ada yang tanya soalan, so kita tak boleh kata jalan tu tak selamat bila dia tidak comply kepada checklist tu. Okay. Jalan tu mungkin tak selamat sebab lain, sebab kita kena tengok, kita kena audit semua perkara lah dalam road safety audit stage 5 tu, baru kita boleh kata selamat atau tak selamat. Okay. Okay, ini saya rasa korang dah download dah semua ni. Okay. SEMA, okey. Ini saya tak perlu pergi. Ini saya just nak perkenalkan road safety audit tu sebenarnya kat mana. Okey. Okey, yang kita buat adalah road safety audit stage 5. So, ini adalah item dia. So, dalam banyak item ni, yang mungkin berkait dengan apa yang kita akan audit ialah ini sajalah, okey, rata-rata jalan, persimpangan, okey. Persimpangan tu lebih kepada persimpangan untuk masuk sekolah lah, okey. Sekolah tu dan jalan masuk sekolah tu kita kira persimpangan lah. So persimpangan-persimpangan lain mungkin tak ada masalah, persimpangan yang tu jadi kita komen, sebab itu memang agak, kalau ada persimpangan berdekatan dengan itu pun boleh komen sekiranya persimpangan itu ada isu keselamatan jalan raya. Okay. Kemudian tanda jalan, okay, tanda amalan peraturan, tanda arah panduan, penandaan turapan, okay. Keselamatan sisi jalan dan landscape. Okay, landscape ni, okay, saya ada mention landscape, sama ada korang perasan atau tak. Landscape ni, saya ada mention juga tentang
pokok besar. Cuma kita tak boleh nak ukur lah sebab dalam instant Google View je. Tapi kalau korang tengoklah pokok tu betul-betul kat tepi jalan dan sangat besar. Okey, sebab dia punya ukuran sepatutnya tidak lebih daripada 100 mm dan sangat besar. Okey, korang boleh komen, korang boleh cloudkan, ada gambar tu korang cloudkan dekat pokok tu kan. Pokok tu adalah hazard, okey, adalah boleh menjadi satu sebab bahaya. Okey. Sebab kalau bukan saja, okey, mungkin ini bukan kepada pejalan kaki, tapi ini mungkin kepada orang yang pemandu kereta lah. Okey. Sebab kalau langgar pokok tu, biasanya pokok tu okey je. Yang tak okey lah pemandu jalan raya lah. Itu boleh komen walaupun dia tidak directly kesan kepada pejalan kaki atau kanak-kanak sekolah kan. Pelajar sekolah. Okey. Kemudian transaksi umum ini semua dan contoh-contoh saya dah bagilah ni kan. Boleh tengok balik lah. Okey, ini mungkin korang macam alamat dia punya crosswalk dia bukan dekat sebelah sekolah macam tu kan. Jadi yang penting ialah ada keseluruhan ni, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sepatutnya sebelum sekolah ada 3. Okey. Kalau awas tu kita tak masuk. Okey, kalau katakan daripada sebelah kanan saya ni, sebelah kanan kita lah. Okey, sebelah kanan ni. Maksudnya yang seberang jalan daripada sekolah tu, sebelum sekolah kita akan nampak 1, 2, 3 yang selain daripada awas ya. Ada sekolah hak 30, ada kanak-kanak melintas itu. Okey. Okey. Ada 3. Okey, jaraknya tu dibagilah. Bawah tu rural lah, saya rasa bukan urban. Kalau tengok sini atas urban, bawah betul rural. Atas urban rural. Rural kalau tengok dia punya tu panjang lagi, dia punya spacing antara tu. Dia minta panjang lagi lah. Okey, 3. Sebelah sini ada 3 lah. Katakan crosswalk ni betul-betul depan sekolah. Okey, kita akan jumpa yang ketiga ni lah, yang nombor 4 ni. Mesti sebelum sekolah. So kalau ada 3. Sekolah 3 kalau kita boleh kata okey lah, ada lah. Cumanya mungkin spacing dia yang tak kena. Ataupun jenis papan tanda. Selagi papan tanda tu boleh kita katakan merujuk kepada nak beritahu ada sekolah di hadapan, kita boleh terima lah. Cuma kita komen nanti, kita akan discuss beritahu papan tanda tidak standard seperti yang dalam arahan teknik jalan 12/87. Itu saja. Kemudian diberi road safety audit stage 5. So saya tak sure korang baca ke tak kan. Okey, ni street map. Okey, street map ni memang berapa kali saya cakap street map yang saya cerita tadi. Lintasan kereta api ada semua. Ini sebenarnya dia bukan jalan lurus. Dia mungkin jalan pekan bengkok, pun pusing kan. Naik atas, cornering dan sebagainya. Tapi dia still adalah jalan utama. Okay. So dia akan tarik sebagai satu garisan lurus saja. Okay. Nampak ada 4 sebab kertas tu memang tak cukup kalau nak tarik sepanjang-panjang kertas tu kan. Jadi dia sambung ke bawah je lah. Okay. So ada 4 garisan. Tapi kalau kita 2 km tak payah panjang lah. Saya ambil contoh satu. Saya dah jumpa contoh semalam. Saya dah minta izin untuk guna yang ini. Okey. Ini okey, cantik lah. Kalau compare ini mungkin lukisan AutoCAD lah. Sebab tu kita tak boleh nak taruh gambar cantik. Ini mungkin AutoCAD. Okey, berkaitan ada kena guna AutoCAD ke apa, tak kisah. Kita ada extra marks for AutoCAD or whatever. Tapi yang penting tahu macam mana nak buat street map. Ini contoh street map, very simple street map. Cumanya saya minta senggat tu kita define lah. Kalau bawah tu buatlah scale. Satu senggat tu 100 meter. Kalau tak nak tulis 100 meter kat situ kan. So kalau kat situ kita ada okey, sepanjang-panjang jalan tu macam-macam ada kiri kanan. Okey. Kiri kanan jalan. Dia punya ni lah. Saya assume di kawasan bandar lah ni sebab ada dewan, ada okey botol masuk ke taman, perumahan, ada Maybank, farmasi dan sebagainya. So ya. Kalau yang label bukan label lah ni, macam ni ada gambar kereta, gambar ni jalan
Dia orang just lukis petak-petak Boleh, bulatan-bulatannya boleh? tak ada masalah. Ah, Macam contoh ni, ini memang peta-peta aja. Ini orang engineering ni memang boring sebenarnya. Sebab dia lukis peta-peta aja. Tapi seni ya. kalau korang boleh lukis macam ni, okey juga. Tak salah, tak ada potong markah pun. Okay. So, sebab 2 kilometer je, bukan 10 kilometer macam ni kan. 2 kilometer je. Kalau kita tengok sini, ialah sengat-sengat tu dia ada chainage dia, rantai. Dia orang pakai rantai ni zaman Imperial. So, dan dia adalah, saya rasa dia based on kerja ukur punya data. Surveyor punya data. Sebab tu dia macam ada plus 400 je tu. So kita mungkin tak ada, tapi kita boleh buat scale up 100 meter macam tu. So, kita tahu sekolah tu kat mana. So kita tengok kat sini memang apa yang kita komen ni memang secara tak langsung, kalau tak mention bandar ke luar bandar, kita boleh tahu ini, ini bandar ni banyak macam-macam. Dan ada banyak akses lah. Ada banyak akses. Kalau boleh senggat tu dikecil. Senggat kalau macam dia haluskan kan. Dia punya garis untuk jalan-jalan masuk tu ditebalkan sikit lah. So ada beza antara senggat dengan jalan masuk lah. Okay. So yang ni ada jejantas. Semua yang tak ada kat sini ialah berapa lane. 4 lane, 4 lorong, 2 hala, divided or undivided. Kena mention lah. Dekat sini dan dia punya scale up. Kalau tengok sini ada macam-macam guna tanah lah di kiri kanan jalan. Maksudnya bila ada banyak-banyak perkara ni, maksudnya ada banyak akses. So akses ni akan meningkatkan konflik. So konflik ni boleh mendatangkan kepada boleh jadi hazard lah. Okay, so benda-benda macam tu lah. Bila kita nak bincangkan segala perkara, kita akan refer kepada keselamatan lah. Okey, ini yang lain-lain ni contoh dalam audit ni lah. Okay. Audit ni okeylah kalau kata tak ada apalah ni untuk audit cik. Ini pun bukan tak ada apa, ini benda yang baik pun dia komen. Okey, bagus ada ni dia jantas. Bolehlah. Ataupun kalau orang kata okey, secara psikologinya kena tahu jalan kalau sekolah kebangsaan ni contoh sekolah kebangsaan ya, dia ada jejantas betul. Ini sebenarnya okey. Tapi kalau sekolah menengah pun jalan pun 2 lorong saja contohnya, 2 lorong 2 hala je. Kita letak jejantas, kita boleh komen sebab mungkin jejantas tu mungkin ada masalah tidak digunakan. Okey. Saya dah cerita kan, kalau sekolah menengah dia budak-budaknya, dia budak lelaki terutamanya tak macho kalau ikut jejantas kan. Dia mesti nak lintas jalan kan. Tak kisahlah jalan tu ada zebra crossing ke, tak ada zebra crossing ke apa. Dia akan lintas, dia tak akan guna jejantas tak macho. So sekolah menengah memang tak sesuai. So kalau ada sekolah menengah yang korang tengok ada jejantas, kena tengok juga. Jejantas tengah-tengah tu dia letak ni tak, railing tak. Maksudnya dia betul-betul tak bagi orang lintas ke jalan tu. Kalau dia tengah jalan tu median dia tak ada railing, median dia setakat dinaikkan race median, kemudian ada jejantas. Kemudian sekolah menengah, saya pasti ramai yang tidak gunakan jejantas. Okey. So boleh komen lah tu. Ada mungkin jejantas tak berapa sesuai. Yang sesuai untuk sekolah menengah ialah push button. Push button maksudnya ada zebra crossing, kemudian ada untuk ni lah, untuk traffic light lah, untuk bagi masa untuk dia berjalan melintas. Okey. Itu lebih sesuai untuk sekolah menengah. Untuk sekolah rendah, okey, cantik. Ada jejantas. So kalau sekolah luar bandar tak ada jejantas, okey. Mungkin sebab luar bandar kan, mungkin tak ada banyak aktiviti di kiri kanan jalan, mungkin tak ada jejantas, mungkin sebab tu tak ada jejantas. Tapi kalau ada jejantas lebih baik sebab sekolah rendah okey, dia boleh patuh kan. Budak-budak sekolah rendah dia boleh naik jejantas tu, dia tak akan okey. Dan budak-budak sekolah rendah ni kanak-kanak ni dia ada vision, dia ada ni sikitlah. Dia tak macam orang dewasa punya vision. Dia tak boleh menganggar jarak. Okey. So kereta dah datang dekat, kadang dia lintas jalan juga. Sebab tu sekolah rendah lebih sesuai kalau ada jejantas, kalau ada banyak aktiviti melintas. Okay.
Nak tahu ada melintas tak melintas lah. Tengok seberang jalan tu ada ni tak? Ada bus stop tak? So ada bus stop memang kena lintas lah. Okey. Orang yang sebelah sana melintas. Saya ada soalan. Okey, tanya. Bagus. Yang untuk tadi tu kiranya 1 kilometer sepanjang antara sekolah tu ataupun sebelum sekolah 1 kilometer, selepas sekolah 1 kilometer. Okey. Sebelah. Dia sekolah tu sekarang ni betul-betul tepi jalan besar tak? Betul, tepi jalan besar. Okey, keluar sekolah tu ada ada jalan besar. Okey. Okey. Betul. So Betul, jalan betul. besar tu saja ke kiri dan kanan. 1 kilometer ke kiri, 1 kilometer ke kanan. So maknanya total untuk satu laluan tu 2 kilometer. Ya betul. Oh, bukannya macam sebelah kiri 1 kilometer, sebelah kanan 1 kilometer, bukan macam tu. Masa awal memang kita akan Lukis audit. ni nanti sekolah kat tengah-tengah, so 1 km ke kiri, 1 km ke kanan. Macam Ya. tu ke? Ya betul. macam tu. Macam tu. Oh, Ya macam tu. Kalau tengok senggat ni kan, ini saya rasa 100 meter ni ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 1 kilometer ni. Ini pun 1 2 3 10 lah. 1 kilometer. So ada 2 kilometer. Tapi sekolah memang kat tengah ni. Ini sekolah, saya tunjuk lambang sekolah. Ini ada motor. Sekolah Ni sekolah kat tengah. maknanya kalau macam tu kira total dia sebelah kiri 2 kilometer, sebelah kanan bertentangan sekolah pun 2 kilometer. Masa awak tu kiri dan kanan jalan ke apa? Ya, betul. Saya salah faham tu. Oh, masa awak consider 2 hala ke apa? 2 hala. Ini kira macam 2 hala punya jalan lah ni. Ini bukan Mana kira kalau- sahala ni. Maknanya kalau 2 hala total dia 4 kilometer kan? Kita tak kira macam tu lah. Kita kira 2 hala tu sekali lah. Okey. Oh, awak jangan buka lagi tu. Awak buka lagi jadi satu hala tu memang jadi 4 kilometer lah. Awak biarkanlah. So sebab tu ada kiri dan kanan ni kan ada ni sebelah sana ada lorong Seroja, sebelah sini ada Service Center. Kalau awak consider 4 kilometer, maksudnya sebelah saja yang ada. Kan? So dia ada kiri kanan, maksudnya ini dah memang 1 kilometer lah untuk 2 hala. Line tu merangkumi 2 lane, kiri dan betul. kanan. Betul. Mewakili 2 hala. Maknanya hazard dia pun kita kena tengok 2 hala jugalah kan? Ya, betul. Kiri dan kanan. Kiri kanan, ya betul. Right. Sebab apa? Kalau undivided, kalau contoh masuk lorong Seroja ni boleh tengok juga ni. Dia ada eksklusif tak masuk. Eksklusif turn lane tak masuk lorong Seroja ni, ataupun lorong Seroja mungkin tak ni sangat ni taman ni. Ada eksklusif masuk tak sini. Kan kalau katakan ini tak dalam syarat, ada eksklusif lorong tak untuk masuk ni. Kalau tak ada, itu boleh ada isu kat sini, boleh komen lah. So ada apa lagi soalan? Tanya. Nanti tak nak lepas ni duk tanya pensyarah pula. Nak tanya sekarang bagi clear. Siapa yang dah buat biasa akan ada. Okey, tak apa, boleh interrupt saya. Boleh interrupt je. Saya tunggu soalan nanti lama pula. Okey. Ini contoh yang saya buat lah. Tengok ni, 1 kilometer, 1 kilometer kanan, 1 kilometer kiri. Kalau saya buka lagi, consider 2 hala jadi 4 kilometer lah. So sekarang ni, memang 2 kilometer lah saya tengok kiri dan kanan. So saya tak lukis kat sini apa je. Saya tak lukis street map. Kalau saya suka street map, kata saya mula daripada sebelah sini, sebelah tepi sungai ni. So sini kosong, so sini ada something. Saya boleh mention lah sini ada apa. Ni ada tanah perkuburan, saya boleh cakap sini ada buat peta tanah perkuburan. So jalan lagi ada Bintang Cafe. Ini sebenarnya satu taman lah. So kita bisa ada jalan masuk dia. Kan? Kita boleh letak lah apa-apa yang ada kat sini.
Kemudian ada masjid, saya bukan buat satu ni lah, petak beritahu masjid sini. Sampai sekolah, saya sambung lagi ke sini. Ni banyak sikit lah. Tu ada taman, ada bus stop dia. Apa lagi? Ni ada jalan ni, so jalan ke mana ni saya akan tulis lah. Sampailah kat sini. Ni ada yang BA engineering tu. Yang sini ada bangunan-bangunan lagi. So kena lepas bangunan apa ni, so boleh letak lah. So street map akan jadi macam tu lah. Saya tak lukis je. Okey. Kalau kita boleh buat audit yang sebenar, sebaiknya kita kena drive through lah. Kita kena tengok, kita kena faham jalan tu lah. Melainkan kita memang orang tempatan kat situ, kita boleh boleh bayangkan dalam kepala kita lah sepanjang jalan tu ada apa. Kan? Kalau kita bukan orang kat situ, so kita memang kena buat drive through lah untuk dapat gambaran secara umum jalan yang kita nak audit. Okey. So yang ini adalah yang saya nak check papan tanda tu lah, checklist. Okay. So dia memang ada satu cross road, ada zebra crossing kat sini. Tapi kalau tengok ni sebelum kita masuk sekolah, okay, so tak sama dengan apa yang dalam checklist tu. Checklist tu dia tunjukkan zebra crossing tu selepas masuk sekolah. So tak ada masalah lah kedudukan mana. So yang penting sebelum sekolah ni mesti ada tiga signage yang menunjukkan ada sekolah di hadapan. Okey. So memang dan sebelah sana juga. Okey, sebelah sana. So bila check macam ni memang ada lah. So saya komen kat sini macam ni lah. Saya komen nombor 1 ada. Okey. Nombor 2 tak ada. Tak ada tu sebab dia tak ada hal laju saja. Okay, nombor 3 ada. Okay, nombor 4 ada. Memang tak ada lah sebenarnya. Dia, tak salah saya dia awas kat kepala ni. Awas, lepas tu bawah ada something. Tapi bukan hal laju lah. Bukan kata hal laju lah. So dia consider sebagai, dia jadikan ni, dia cantum ni sebagai satu lah. So yang second saya assume tak ada. So 2, 3 ni ada. Cumanya satu tu dia tak comply lah. Dia kata dia yang ni ada gambar seorang je. Seorang kanak-kanak je. Yang second one ada yang 2 orang kanak-kanak. Tapi jarak dia dengan crosswalk dengan zero crossing tu jauh. Itu je. Kemudian berulang balik sebelah sini lah sama juga. So dia orang memang okay, kita buat sama je lah. Memang buat kisanan tu sama, cumanya tak comply lah dengan arahan teknik jalan 12 tahun. Saya tak tahu, sepatutnya arahan teknik jalan ni dah lama dibuat, bukan baru. Jalan ni mesti boleh kemudian daripada arahan teknik jalan, tetapi tidak mengikut spek. Kadang-kadang pemantauan tak dibuat lah sebenarnya. Okey. Tapi takkan nak suruh tiap kali tu orang nak pantau kan. Pemantauan ni tak ada daripada pihak JKR dan sebagainya. So menyebabkan berlaku syok sendiri punya ni lah. Dia akan buat sendiri punya signage. Okey, selain daripada dalam checklist tu saya cakap kena komen lah yang lain-lain dengan keselamatan yang ni. Saya cakap kalau yang persimpangan tu lebih kepada yang untuk masuk sekolah. Okey. Exclusive right turning tak ada. Dia ni ACDC tak ada. ACDC tak ada ni sebenarnya tak boleh. Tak tahu kenapa. Mungkin sebab dia rural, kawasan rural, and then sekolah dah lama. Kalau betul-betul itulah orang kata bila PKP ni orang tengok ada polis dia selambai-lambai je, kemudian orang komplain baru polis buat betul-betul kan. Macam ni lah, kalau nak check betul-betul memang banyak lah yang tak kena. Okay. Tapi kita komen lah, kita komen sebab kita untuk projek ni kita kena komen lah. Okay. Ini ada lay-by, tak ada lay-by. Kalau ada ni sepatutnya ada lay-by lah. Ada bus stop. Okey, bukan. Okey. Yang ini untuk masuk dalam laporan pemeriksaan ke atau dalam perbincangan? Ini laporan pemeriksaan sebab awak kena ambil gambar, awak kena komen.
Oh, gambar ambil dekat street view tu je lah. Ya, macam ni lah, macam ni gambar ni. Buang lah yang atas ni, ni buang lah. Just ambil gambar ni and then cloud kan. Okay, cloud kan. Sebab memang orang road safety auditor memang suka guna cloud. So just cloud kan. Okay. Ada juga nak bulat tak kisahlah, tapi sebab tu saya cloud, sebab saya pergi training diorang semua cloud kan, so cloud lah. So kalau ada gambar ni, okay, awak nak komen, contohnya saya nak komen sini akses tidak selamat kan. Kalau awak tak cloud kan tempat tu, so kita sebenarnya tak akses mana, yang sebelah sana ke, sebelah sini ke. So just cloud kan kat mana yang awak rasa tak selamat. So ini masuk dalam laporan pemeriksaan lah, sebab bersama dengan gambar. Okey. Kalau bulat tak apa kan? Bulat tak apa. Saya dah terbuat. Bulat tak apa. Tak ada masalah. 4 segi pun boleh. Nak buat bintang-bintang pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Ini contohlah yang dibulatkan. Ini awal ke? Okey, ini ada satu grup yang dia refer pada Puan Faizura, tapi saya berminatlah nak komen ni. Okey. Komen ni dia buat, kalau tengok ni dia buat footpath ni semata-mata untuk zebra crossing ni je lah. Sedangkan dia boleh panjangkan footpath ni sampai ke sana lah. So dia macam ada shortage kat footpath ni. So dan dia end macam ni je, and dia ujungkan tu memang ada race, sisi dia ditinggikan. So sini bahayalah sebenarnya kalau motor kalau terbabas ke sini, langgar ni macam langgar curb lah, dia boleh terbang ke dalam sekolah ke, terbang ke depan pintu sekolah ke kan. Baik. Sebab tu dia orang letak ni kot, dia letak barrier ni. Ni jersey barrier plastik kan, letak ni. Dan ini pun jadi hazard lah. Sebab tu awak bulat ni kan, sebab ada hazard ni. So ini pun boleh komen lah, hazard ni patut dia remove lah. Dia remove, and then cukuplah sekadar untuk kena ada signage. Sebab kalau tengok dalam checklist tu, signage dia betul-betul sebelum zebra crossing tu kan. So memang patutnya dia support dengan signage lah, dengan papan tanda, bukan dengan barrier macam ni. Okay. Ini hazard. Okay. Ini yang kita kata hazard. So ada discontinuity. Sepatutnya dia continue lah. At least habis pagar sekolah. Kena pagar sekolah depan ni ada lagi kan. Habiskan sepanjang pagar sekolah ni ke. So sini boleh komen lah. Atau discontinuity. Tidak ada kesambungan antara dia punya footpath. Sebelah sana saya nampak okey lah. Sebelah sana. Jalan. So menarik ni. Ini tahun bila punya kan? Tahun bila punya Google Map ni. Mungkin tahun 2015, takkan sampai sekarang ada lagi kan benda ni kan. Benda ni boleh angkat kan. So yang kekal tu patut di komen kan. Di komen. Boleh lah, komen ni boleh, tak masalah. Tapi kalau ada yang kekal tu patut komen. Macam tak ada continuity dia punya footpath ni kan. Okey. Jadi buat apa-apa. Ini tak ada apa dah. Okey, ada apa soalan? Saya buka kepada soalan. Tanya-tanya, mana nak tanya tu? Assalamualaikum. Sir, saya tanya. Contoh ni untuk yang pemilihan sekolah. Ada satu sekolah ni saya pilih, dia kalau belok dari kiri, pintu masuk sekolah tu dalam 50 meter tu dia ada satu simpang besar lah. Jadi ambil, sebab lepas simpang tu dia antara kiri dan belok kanan, dia tak ada yang jalan terus. Jadi kalau nak ambil 1 kilometer tu macam susah. Dia belok kiri, lepas tu ada simpang. Belok kiri pada pintu masuk sekolah tu, lepas tu ada simpang. Kalau ke kanan tu pergi mana? Kalau ke kanan dia boleh dapat 1 kilometer. Cuma kalau belok ke kiri dia tak dapat 1 kilometer. Dia still jalan utama lah. Dia jalan utama. Belok kiri itulah, ada dia punya
Alright. Alright. Okay, this is a case-case yang menarik. Walaupun saya sendiri sebenarnya tak ada satu latihan khas untuk buat street map ni. Okay. Tapi kes macam ni boleh tak awak lukiskan, awak ambil 500 meter sana dan 500 meter ke sini. Bila awak bawa ke kiri tu, awak jumpa simpang tu kan? Simpang tu T-junction kan? Ya betul. T-junction. Boleh tak awak ambil 500 ke kanan, 500 ke kiri. So dekat street map tu tak jadi lurus dah, kena buat ataupun awak buat berasingan. Okay? Street map tu awak makan matikan dekat situ, T tu. Dekat T-junction awak akan matikan kat situ. Kemudian awak buat lagi dua garisan lagi bawah. Satu yang untuk ke kanan, satu untuk ke kiri daripada simpang tu. Just ambil 500 meter, 500 meter. Tapi saya rasa just buat macam tu je lah. Maksudnya 500 meter macam mana? Sebab dia 50 meter dah ada simpang. Lepas tu Dia daripada sekolah ke simpang tu berapa meter? 50? dari pintu masuk sekolah tu, kalau balik ke kiri, dia 50 meter. Berapa meter? 50 meter, lebih kurang 40-50 gitulah. 50 meter. Boleh tak awak tengok dulu dekat street view tu, dekat simpang tu, awak pergi ke kiri kanan simpang tu, kan? Ada tak signage beritahu sekolah? Sebab saya tak tahu kes yang macam tu sangat. Kalau ada signage beritahu ada sekolah, kita boleh audit lah. Kalau tak ada, sebab kalau orang lalu di situ, sekolah tu pintu masuk dia dekat situ ya. Ada pintu masuk yang ada pintu masuk yang melalui jalan yang ke kiri. Dia ada lagi satu pintu masuk hadapan yang memang betul-betul menghadap jalan utama jalan tu. Maksudnya memang dia ada satu dalam sikit, lagi satu dia tepi-tepi jalan utama. Yang tu lah. Maksud awak jalan utama tu jalan yang tu lah, kat simpang tu lah. Maksudnya kalau lepas simpang tu sikit ada satu pintu masuk. Tapi yang tu dia bukan pintu masuk utama, dia macam pintu masuk kedua ke gitulah. Yang kedua lah. Boleh tak ambil jalan tu? Jalan tu lah. ambil jalan tu je. Jalan yang sebelah lagi tu tak payah ambil. Okey, baik. Boleh. Sebab dia memang kita paling relevan lah dengan sekolah tu kan. Okey, boleh. Boleh, okey. Okay. So maksudnya kat jalan tu sepatutnya memang ada signage. Kita ada sekolah di hadapan. Walaupun dia bukan jalan utama. Okey, menarik. So ada lagi? Sir. Ya. Saya ada ambil satu sekolah bandar ni. Okey. Sepanjang jalan dia tu banyak kedai-kedai kedai shopping, kedai baju apa semua. Perlu ke saya tulis semua kedai yang ada? Dia atas nama apa? Nama Taman Perniagaan something ke apa tak? Tak ada. Rasanya tak ada. Dia kedai berdiri-diri. Dia kedai Rumah berdiri-diri. kedai dah kot. Rumah kedai. Dia bukan nama Wisma something ke? Tak ada. Ataupun macam ni, kalau awak contohnya awak tahu kedai apa, contohnya kedai apa? Kedai baju kan? Awak cuba Google nama kedai baju tu, tengok alamat dia. Biasa dah tulis lah Medan apa ke apa. Just boleh awak grupkan sekali semua tu, awak tulis lah. Kawasan perniagaan apa, kompleks apa kan. Dia kan ada, kalau dalam alamat kan selalu kedai apa, kompleks sekian-sekian, ini maksudnya sepanjang-panjang tu adalah kompleks tu, betul tak? So awak boleh grupkan sekali, awak boleh tulis satu nama lah, kompleks apa.
Oh, kalau dia macam satu taman kan, satu taman dan Ah, taman tu ada banyak kedai-kedai tulis je taman tu lah. tulis je taman tu. Tulis je Okey. taman tu. Sebab dia sambung-sambung kan. Ya. Dia sambung-sambung. Dia mesti uh, memang satu blok tu mesti ada dia punya nama lah. Dia mesti ada kompleks something ke, medan apa ke. Just kita ambil yang tu. So caranya kita kena periksa alamat dia. Periksa alamat dia. So apa nama kompleks tu. Okay. So grupkan and just namakan satu je. Okey, baik. Terima kasih, sir. Okay, sama. Tuan, Ya saya. report ni ada maksimum muka surat Tak ada. Tak ada. Sebab tu dia tak banyak. Dia sebenarnya lebih kepada gambar dengan komen kan. Gambar komen and then checklist tu masuk gambar checklist ya atau tidak tu. Apa lagi, street map, satu muka surat, introduction sikit, perbincangan tu just perbincangan lah. Awak nak buat satu ke dua muka surat pun tak kisahlah. Kemudian conclusion. So kurang berapa? Intro. Betul. Saya boleh kira lah lebih kurang ya. Okay. Isi kandungan, intro, kemudian laporan street map, street map, kemudian checklist. Okay, checklist. Boleh guna checklist tu sebenarnya boleh guna je terus. Apa yang saya bagi tu just copy paste je masuk dalam tu kan. Tak payah nak lukis lain ke apa ke. Sebab street map ada kan, awak boleh lukiskan street map. Kemudian okay, awak punya audit lah. Audit tu berapa banyak ya? Berapa banyak ya? 5 ke 10 ada tak? 5 ke 10 surat ada tak? Tak sampai 10 surat kan? Katakan maksimum 10 lah kan? 10. So dah 14. So perbincangan 20 surat. Okay, 14, 16, 17. Okay lah, macam tak sampai 20 je. 20 muka okey. Okey. Ni apa ni? Puan. Bezal letak kan? 20. Minimum ke maksimum? Optimum. Okey tu sebabnya banyak gambar siasat nanti. Yelah betul lah. Okey kot. 20 okey kot lah. Okey. Boleh? Korang 20 boleh terima? 20 maksimal lah. Berapa? Maksimal atau minimum? Maksimum. Maksimum lah. Kalau buat 50 dah jadi macam FYP punya report lah. Ya nak check apa bening ni. Banyak sangat. Tahu tak apa. 20 lah, 20 maksimum. Okey. Okey, itu kita tetapkan kat sini, 20 maksimum. Minimum 15. Minimum. Ika ada pula hantar 5 page je. Sekejap, minimum je. Sekejap. Tadi kira apa? Sekejap. Minimum tadi dah 14, 16, saja 18. Sekejap. 4, 5, 6, 7. Okey, 8. 10 lah kan? 10 boleh? Okey tu. 10 boleh? 10? Boleh. Minimum 10. Laju je tu mesti 10 je. Minimum Boleh. 10. Maksimum 20. 20. Boleh? Boleh Dr. Ain? Boleh. Dr. Ain tak berhenti nak 15. Taklah takut mereka bagi 5 like lagi. Oh ya, 10 lah. 10 lah korang. Jangan bagi 5 like. Buatlah gambar besar sikit. Racing ke apa kan? Okay 10. Ada soalan lagi? 12. Ada lagi? Ada tadi saya yang nak tanya.
Saya terap. Assalamualaikum, saya nak tanya ada sekali. Tu due date tu tak boleh extend lagi sikit Saya dengar korang lagi cepat lagi bagus. Tak sempat saya 17. Minta jasa baik lah untuk extend lagi kalau tak tahu tak apalah. Betul lah, boleh buat cepat. Nanti nak fokus FYP pula. Minggu ni bukan dah habis belajar subjek highway ke? Tak lah, ikutlah. Ikut kata ramai nak extend ke? Tarikh. Lepas tu nanti nak test dah, test 2 pula. Banyak projek nak submit. Oh Allah. Sampai test 2 boleh 20. Sampai hujung bulan. Ha? Menarik lah. Bulan. Dia lagi cepat sebenarnya lagi korang bersemangat lah nak buat lepas saya briefing ni. Kalau tak, okey tak apa, lambat lagi. Nanti 2 minggu last. Jangan lupa tanya soalan lagi. Saya boleh bagi sampai 20 hari bulan je. Okey tak? Boleh tak 20 hari bulan? Boleh tak? 20. Okey. Bagi. Okey je tuan. Okey Boleh. Fidas okey Saya nak tanya. Ya, Batin. Kalau macam kawasan kat sekolah saya kan, dia tak ada tanda yang awas secakap tu yang 3 tu. Dia tak buat langsung. So saya kena cadangkan. Tak ada, dia tak ada langsung Langsung. Tak ada langsung papan tanda. Tak ada. Dia ada je jantas je. Okey, maksudnya dekat checklist tu awak tulis tidak lah semua. Tidak. Kemudian awak kena ni lah, awak kena cadangkan lah dalam perbincangan dan cadangan tu kan. Cadangkan lah. Saya kena tunjuk gambar sekali, lepas tu lukis cloud macam tu letak benda tu. Sebab dah tak ada, awak nak cloud kenapa? Kalau ada tu okey lah, kalau tak ada tu just mention tak ada je lah. Dalam checklist just tidak lah, tidak, kemudian di komen lah, beritahu. Kalau ada yang tanda divider tu, cloud yang divider saja kan? Kalau divider, ada divider yang mana? Apa? Dia punya dekat luar sekolah tu dia ada tanda untuk divider. Tanda untuk divider? Tanda divider, papan tanda divider. Papan tanda jejantas ke papan tanda zebra crossing? Ke apa? Ni sekolah yang bandar punya. Dia ada tanda, papan tanda tu tulis untuk divider punya papan tanda. Divider untuk papan tanda divider. Tapi dia tak beritahu ada, bukan sekolah lah, dia tak merujuk ke sekolah kan? Sekolah. Tak, maksudnya kalau awak tengok papan tanda tu, awak faham ada sekolah di hadapan tak? Nanti saya kena tanya kawan saya sebab sekolah tu kat kawan saya. Kalau kita tengok balik papan tanda tu, kalau kita sebagai orang yang macam bukan bidang ke apa, orang asing lah, kita tengok papan tanda kat orang asing lah, kita macam orang baru dekat tempat tu, kita tengok papan tanda tu, kita faham ada sekolah tak ke depan. Kalau kita tengok papan tanda kita tak faham ada sekolah depan, maksudnya papan tanda tu memang tak ada kaitan langsung dengan checklist tu lah. Okay. Faham tak? Papan tanda tu mesti menunjukkan ada sekolah di hadapan. Kalau at least macam ada gambar anak melintas ke, ada mention 30 ataupun 30 km sejam pun kita dah tahu, 30 sejam biasanya ada sekolah di depan. Itu pun dah cukup. Hanya kalau tak ada saya kena cadang dalam laporan. Yes, kita cadangkan. Okay. Ini Terima kasih. Tengok dah sama-sama. Okey, ada yang tanya Sains 1 ke 8. Sains 1 ke 8 tu ialah yang dalam checklist tu lah. Checklist kalau tengok ada 8 kan, ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 dalam gambar checklist tu. Ada papan tanda tu ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 papan tanda yang sepatutnya ada, termasuk awas tu lah.
Masa awas, ada 2 awas kiri dan kanan awas dengan 3 lagi tu jelaslah, yang satu tu beritahu ada sekolah dengan 30 km sejam, 2 lagi tu gambar kanak-kanak melintas, gambar kanak-kanak melintas. Itu adalah kiri dan kanan. So 4 di kiri, 4 dan kanan. So ada 8 papan tanda. Lain? Ada yang beritahu, dia tanya dalam chat ke? Tak ada kan? Sir, Ya. untuk perbincangan dan cadangan tu, Ya. kan dia kena banding antara 2 sekolah. Kalau buat dalam jadual boleh ke? Boleh. untuk Boleh, tak kisah. boleh. Lepas tu dia banding apa yang ada tak ada. Lepas tu cadangan tu untuk benda yang tak ada lah. Boleh, cadangan tu boleh jadi. Okey. Kadang-kadang korang nak terus komen, okey, sekarang ada dua bahagian. Satu bahagian untuk macam laporan audit. Okay, laporan audit tu korang boleh komen dan korang boleh cadangkan terus kat situ, tak ada masalah. Tapi kalau korang nak letak komen saja pun tak ada masalah. Cadangan korang letak dalam bab perbincangan dan cadangan, boleh juga. Tapi kalau cantiknya komen dan cadangan lah. Okay, kemudian dalam bab perbincangan tu baru kita akan bincangkan compare antara 2 sekolah yang korang pilih. Okey. Berkenaan dengan cadangan tu, dengan perbandingan, boleh ke saya masukkan sikap pengguna jalan raya? Boleh, itu dalam perbincangan awak. Cuma sikap tu awak tahu ke sebab kita just tengok dekat street view kan, melainkan awak pilih tu memang sekolah dekat-dekat, memang awak tahulah sekolah tu. Sebab contoh salah satunya sikap, ada satu perumahan ni dia menanam pokok tapi pokok tu melindungi tanda amaran. Oh, okey. Itu bukan sikap. Dia tanam pokok. Betul ke dia tanam pokok tu? Yelah, mungkin bolehlah masuk, tapi kita tak boleh nak salahkan juga sebab dia mungkin dia tak ada knowledge tentang tu. They have not been educated tentang perkara tu. Itu saja. Itu nak sikap lah. Dia lebih kepada dia tak tahu. Patutnya kita ni kira macam kita komen lah, sepatutnya tak boleh tanam lah. Apa-apa signage yang berkaitan dengan apa untuk beritahu ada sekolah ada dapat, ni semua adalah berkaitan dengan keselamatan. So sepatutnya signage-nya patut tak dilindung, mesti visible lah, mesti visible kepada pengguna jalan raya. Okay, ada lagi tak? Ada apa-apa soalan? Ada rasa? Ya. Tak ada. Saya nak tanya. Ya. Okey, kan kalau sepanjang 1 kilometer untuk pergi ke sekolah, kita nak fokuskan papan tanda untuk ada sekolah di hadapan ataupun sepanjang lorong 1 meter tu kita boleh check, contohnya macam ada lorong eksklusif untuk masuk ke taman. Tu pun nak kena check juga ke? Boleh, itu pun boleh kita check. Kalau boleh. Kalau boleh masuk sebab saya assume tak banyak lah kan dalam 1 kilometer tu. So tu pun boleh cakap juga lah. Boleh. Boleh juga. Okey, itu je. Okey. Tapi kalau awak nak lebih spesifik, kita memang akan lihat, kita sepatutnya lihat daripada point of view pedestrian ataupun budak sekolah lah. Point of view kita letakkan diri kita sebagai pelajar sekolah tu kan. So nanti fokus, kalau saya nak fokus je untuk tanda-tanda untuk nak sampai sekolah tu je boleh lah kan? Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, faham. Terima kasih.
Kalau yang untuk masuk lorong-lorong tu masuk dalam perbincangan boleh Boleh. Umumkan dia. Jadi macam satu benda yang umum. Satu komen yang umum. Boleh? Cikgu Liana pun dah bagi homework ni. Okey? Tahan. Puan Bezra ada apa-apa nak? Tak ada lah kot. Semua nampak macam dah faham, dah tak ada soalan tu. Soalan akan ada lah nanti kalau dah buat ini. Tapi tak apa, kita belajar lah benda ni, kita belajar. Saya rasa dia lebih kepada common sense. Common sense faham tak? Maksudnya awak tengok tu, ini bahayalah, awak boleh komen lah. Dia common sense, lebih bercommon sense. Sebab kita ni nak betul-betul kita ada technical knowledge tu tak adalah. Kita bukan auditor sebenar. Auditor bukan editor, auditor ataupun bahasa Melayu juru audit. Okay? Kita bukan juru audit sebenar. So kita based on common sense lah. Kita tengok tu macam yang tadilah, macam ada barrier dekat soal tu. Common sense lah kan. Itu memang hazard lah. Hazard. Dan lihat kita kita memandang daripada point of view vulnerable road users. Vulnerable road users ni adalah vulnerable dia macam kalau apa-apa hal pun, kalau kereta langgar dengan dia punya possibility untuk untuk fatality dia 100% kan. Pejalan kaki, penunggang motosikal, pemonceng motosikal, penunggang basikal, ini semua adalah vulnerable road user. So kalau orang nak audit ni mesti dia akan lihat daripada point of view vulnerable road users. Sebab kalau kita tengok point of view daripada pemandu kereta, pemandu lori, pemandu bas, mungkin dia tak bahaya sangat. Okay. Tapi kalau kita tengok dari sudut jalan kaki, penunggang motosikal, basikal dan sebagainya, kita akan tengok banyak perkara yang berbahayalah di atas jalan raya. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya buka lagi peluang untuk 1-2 minit kalau ada nak tanya. Okey, boleh tanya. Mana yang tak faham lagi, yang tak clear. Sementara Encik Irwan open ni. Saya nak tanya yang pasal papan tu kan macam tak ada kan dekat kawasan sekolah tu kan. Ya. Kita masukkannya tu dekat pemeriksaan kan. Lepas tu bila nak cadang tu kita masukkan dekat perbincangan kan. Boleh. Okay, jadi ataupun awak boleh bincang bawah ni. Awak boleh sebab saya ada highlightkan beberapa perkara, contohnya street map kan. Street map tak perlu kita bincang lah, kita letak je lah. Checklist. Checklist tu boleh bincangkan bawah bahagian checklist. Boleh bincangkan directly bawah bahagian checklist kan. Awak macam kalau katakan kita bab-babkan dia kan. Bab 1 macam introduction, bab 2 street map, bab 3 checklist. So bawah checklist tu dah boleh bincangkan terus. Ataupun kalau nak bincang kemudian dekat bahagian perbincangan pun tak ada masalah. Boleh, mana-mana bebas. Cara menulis tu bebas. Jadi saya kena masuk sekalian gambar. Gambar yang membuktikan tak ada ni tak ada signage. Terpulang. Tapi itulah macam mana kita nak gambar. Boleh kita tunjuk ni lah. Boleh tak kisah. Awak nak letak, sebab awak nak cloudkan apa pun kan, kosong kan. Sama ada awak nak letak gambar, terpulang pada awal. Sebab dalam checklist tu dah boleh terus tandalah dalam table tu tidak kan. Dan boleh cadangkan kat bawah tu lah.
ataupun nak letak cadangan dekat bahagian perbincangan pun. Okay, sir. Alright. Tuan nak tanya. Ya. Kalau map dekat Instant Straight View tu kan, dia punya tu map dia punya image tahun 2015. Kalau kita nak pergi ke sekolah tu dan cek sendiri untuk gambar dan report, boleh tak? Sekolah tu dekat dengan rumah awak ke? Ha. Lagi bagus. Oh, okay. Lagi bagus. Saya dah cakap kan itu dia kalau dekat dengan sekolah boleh je sebenarnya. Sebab kita pun tak adalah nak duduk lepak kat tepi jalan sangat sampai polis datang kan. Tak ada, kita kadang kita nak just go through, drive through je, ambil gambar ketik betul. Kita komen. Boleh kan? Kalau dekat dengan sekolah lagi bagus lah. Dekat sekolah, dekat rumah dekat sekolah lagi bagus. Baru betul-betul audit. Kalau macam tu awak kena masuk dalam gambar lah. Sebagai auditor tu kan awak kena masuk dalam gambar. Tolong saya sampai ambil gambar selfie ke? Sir. Ya. Laporan pemeriksaan tu kiranya kena buat sekali je atau 2 kali sebab 2 sekolah? Boleh bagi section lah. Section macam kalau katakan awak buat awak jadikan sebagai macam chapter, dan dalam chapter tu ada 2 section lah. Satu section untuk sekolah pertama, satu section untuk sekolah kedua. Kalau awak mixkan nanti pening pula. Yang menanda tak pening. Asingkan lah. Asingkan lah kalau boleh. Okay. Ataupun kalau awak nak buat per ikut perkara. Sebab kalau sebenarnya bebas, sebab kita bagi bebas. Kalau awak nak bagikan ikut perkara, contohnya awak nak bagikan ikut awak nak bagikan ikut item kan, item kertas contohnya. Awak nak masukkan dulu sekolah dalam tu pun tak ada masalah. Ada orang bincangkan ikut ada orang laporkan ikut item, ada yang laporkan ikut sekolah per sekolah. Tak kisah. Bebas. Okey. Kalau tak ada apa-apa. Okay kot. Tak ada soalan dah tu. Tak ada soalan. Okey. So just proceed lah. Okey. Garis-garis ni kena punya Okey. Kalau tak ada apa, kita tangguhkan dulu. Boleh. So test 2 bulan boleh Test 2. Test 2 20 hari bulan. Test 2 tak bagi tahu lagi. Test 2 20 bulan. 11 kan? Oh, 11 12. Soalan multiple choice. Okay. So jawapan dah ada, tinggal lagi nak pilih. Author kan? Author, yes, author. Okey, kalau tak ada apa, kita ni lah. Kita bersurai dulu lah. Terima kasih semua ya. Terima kasih Cik Wan. Kalau nak tanya lagi, boleh PM to P. Terima kasih Puan Syurah. Okay, Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye, Tuan. Bye. Bye.